على آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memberi salam, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya rasa kita dah boleh mula tuan-puan. Kita dah ada 7 mata memandang, dan kita dah ada tim-tim daripada wakil penganjur kita dah ada. Jadi kita terus kepada perbincangan kita. Alhamdulillah, seperti biasa, hari Sabtu jam 10 pagi, kitab Paku Iman, kitab Paku Iman yang dianjurkan oleh kawan-kawan kita, rakan-rakan kita daripada CERAS. InsyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan sambung muka surat ke 17 lah. Muka surat 17, sifat baru, iaitu ke-9 ilmun. InsyaAllah hari ini sifat yang ke-9 ataupun ciri Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ciri ketuhanan yang ke-9 yang ada pada Tuhan. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 17. Muka surat 17 perengan ataupun bawah sekali, baris yang ke-6 dari bawah, iaitu ke-9-nya daripada 13 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan yang dibahas di dalam kitab kita ini. 13 sifat sahaja ataupun 13 ciri ketuhanan sahaja. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, ke-9-nya daripada 13 ciri, 13 ciri yang dibahas dalam kitab kita ini, iaitu ilmun. Jadi kita nak bincang ini tuan-puan, ciri ma'ani yang ketiga ataupun kesemuanya yang ke-9. Kalau nisbah ciri ma'ani ataupun nisbah sifat ma'ani, dia berada di dalam bilangan ketiga. Kalaulah kesemua 13, dia berada pada bilangan ke-9. Tetapi bilangan ini dipanggil seperti biasa tuan-puan, kita tak jelaskan secara detail, selalu kita jelaskan. Ke-9 ini dipanggil tertib zikri ataupun tertib ta'akuli. Tertib ini makna bilangan, nisbah ta'akul, nisbah untuk memudahkan kita faham. Para ulama kita buat urutan 1 sampai 13 ataupun 1 sampai 20. Itu dari segi bilangan untuk memudahkan proses manusia memahami, ataupun dipanggil tertib zikri. Tertib zikri ni bilangan untuk mudah kita bilan ataupun mudah kita sebut. Tetapi dari segi real yang sebenar, dari segi bilangan yang sebenarnya tidak ada bilangan di sisi Allah Ta'ala, kerana semua sifat Allah Ta'ala ini qadim, tidak ada awal dan tidak ada yang akhir. Jadi dia semuanya sifat Allah Ta'ala ini qadim, bukan maknanya wujud dulu barulah kidan, lepas kidan baru baqa. Ada susunan di diri Allah. Kalau ada susunan, maka tidak ternafi sifat kidan, ternafi sifat kidan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya qadimun, sifat dia qadim. Baik, yang ke-9-nya sifat yang bernama ilmun. Artinya, arti ilmun, wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat ilmun, yakni ada sifat yang bernama ilmun. Seperti biasa tuan-puan, ilmu itu nama bagi sifat yang ada pada diri Allah. Pertama kita kenal dulu, ilmun itu nama bagi sifat yang ada pada diri Allah. Yang kedua, kita nak tahu makna ilmun. Dan yang ketiga yang kita nak tahu ialah peranan ataupun fungsi ataupun ta'luk ilmun. 3 benda asas yang kita kena tahu setiap ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Artinya, arti ilmun itu ataupun pengetahuan itu, wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat ilmun. Wajib ini rumus hukum akal. Kita akan mula dengan rumus ataupun sifir hukum akal. Akal kita menhukumkan mesti ada. Itu panggil wajib bagi Allah Ta'ala
Kalau kita nak tukar kepada makna dia, tak nak guna wajib, kita tukar mesti ada. Bagi Allah Ta'ala itu sifat yang bernama ilmun. Jadi mesti itu dipanggil wajib, ataupun wujubun wajibun, ataupun wujubun wajibat. Jadi wujubun itu tuan-puan kena pada mesti. Mesti ada. Ada apa dia tuan-puan? Sifat yang bernama ilmun. Sifat yang bernama ilmun tu kita panggil wajibun. Adapun wujubun mesti ada. Ini kita dah bahas sebelum daripada ini. Jadi ini rumus yang mesti kita kena pandai untuk menghukumkan setiap ciri yang ada pada Tuhan. Sebab itulah kenapa tuan-puan dalam gaya bahasa kitab kita dia memulakan dengan rumus. Dan beberapa pendekatan gaya bahasa kitab lain juga memulakan dengan rumus hukum akal ataupun sifir hukum akal. Kenapa? Kerana tuan-puan, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala yang Allah tuntut, yang Allah paksa kita mengenali ciri ketuhanan melalui pendekatan hukum. Iaitu mengenal hukum sifat yang ada pada diri Allah. Apabila nak kenal hukum sifat yang ada pada diri Allah, maka kita kena pandai menghukumkan dengan akal kita setiap hukum sifat yang ada pada diri Allah. Ya, hukum ciri yang ada pada ciri ketuhanan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa kalau orang tanya kita kenapa gaya bahasa para ulama memulakan dengan rumus hukum akal, kerana dia merupakan tanggungjawab asas kita dengan Allah Ta'ala. Allah tanya kita, Allah paksa kita kenal, iaitu faham ataupun reti bagaimana cara untuk kita menghukumkan setiap sifat yang ada pada diri Allah. Jadi kita dah pandai hukum apabila kita tahu makna setiap ciri, setiap sifat. Kita tahu makna dia menyebabkan kita faham, kita reti, dan apabila kita reti, kita faham, menyebabkan kita boleh hukum. Mana hukum yang kita hukumkan? Wajib dengan makna mesti ada. Mesti itu dia panggil apa dia tu? Wajib. Dia panggil wujub. Dia panggil hukum akal. Adapun ada sifat yang bernama ilmu, itu dia panggil muta'alaq bagi hukum akal ataupun benda yang akal hukum. Ini beza di antara hukum akal dan benda yang akal hukum. Ada dua benda. Hukum akal yang mesti, apa makna mesti tuan-puan? Mesti terjemahan daripada wajib. Wajib, makna apa wajib? Terjemahan dia mesti. Mesti ada sifat yang bernama ilmu. Maka mesti itu, apa makna mesti tuan-puan? Mesti ini tetap tidak berubah. Itu dipanggil tetap tidak berubah-ubah. Itu panggil mesti. Apabila dia buat keputusan, mesti aku nak belajar. Mesti aku nak pergi. Apa makna mesti? Mesti ni tetap tidak berubah-ubah. Itu dia panggil makna mesti. Bukan makna mesti itu makna. Tak. Mesti itu terjemuh daripada wajib. Wajib apa dia? Wajib itu mesti. Mesti ada. Maka mesti itu makna dia tetap tidak berubah-ubah. Kerana mesti itu keputusan. Itu dia panggil hukum tuan-puan. Keputusan, kita ingat balik apa dia hukum? Hukum ni isbatun amrun bi amrin au nafyuhu anhu. Menetapkan suatu perkara. Itu dia panggil ketetapan suatu perkara, sama ada kita tetap itu dengan ada ataupun tetap itu dengan tiada. Jadi ketetapan itulah dipanggil hukum dalam bahasa Arab. Maka kita nak tetap apa ni? Kita nak decide, kita nak tentu, kita nak tetap buat keputusan bahawa Allah itu mesti ada sifat yang bernama ilmun. Maka ilmun itu dia panggil apa tu? Dia panggil benda yang kita hukum. Baik, mesti ada bagi Allah Ta'ala sifat yang bernama ilmun. Jadi ilmu tu nama bagi sifat. Apabila ada nama, mudah kita nak panggil. Bukan makna lagi. Makna kita nak panggil. Jangan kenal nama saja. Jangan kenal nama. Tapi nama pun kita nak kena tahulah. Cuma paling penting, kita nak kenal makna. Diri. Kita nak kenal musamma, bukan nak kenal ismun sahaja. Apapun konsep pembelajaran di dalam ilmu syariat, tuan-puan, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, apa saja ilmu, mesti kita faham diri, bukan faham ismun sahaja. Ini konsep pengajian, cara turas, pengajian cara lama, dia lebih detail, lebih kemas, lebih smart. Kenapa? Kerana kepahaman kita lebih mantap, lebih jelas, lebih clear.
Jadi kita nak faham hari ni apa dia? Bukan nama ilmu sahaja, tapi kita nak faham makna ilmu tu. Diri ilmu. Macam kita belajar sembahyang, tuan-puan, jangan kita kenal solat sahaja, jangan kita kenal sembahyang sahaja, kerana sembahyang itu ismun. Sembahyang itu nama. Bagi apa dia? Bagi perbuatan 13. Maka kita nak tahu diri sembahyang, bukan nama sembahyang sahaja. Hari ni yang tinggal hari ni syariat hanya tinggal nama. Syariat akhir zaman, tuan-puan, umat Islam hanya pandai mengucapkan nama. Dah pandai ucap nama, rasa dah hebat, tuan-puan. Boleh terjemah daripada Arab ke Melayu, boleh terjemah, bukan makna. Boleh menterjemahkan setiap istilah daripada Arabic kepada Malay, dia dah rasa hebat, dia dah rasa pakar. Sedangkan baru pandai, baru kenal, baru pandai sebut nama sahaja, bukan makna. Pandai sebut solat, terjemah kepada sembahyang, pandai sebut sembahyang, tetapi tak tahu apa makna, apa diri sembahyang di sisi syariat. Itu dia panggil target akhir kita belajar di dalam agama kita, tuan-puan. Mesti kita tahu diri, bukan saja sekadar nama. Tetapi nama pun kita nak tahulah, sebab kita nak panggil. Lama kita tak tahu nak panggil apa 13 perbuatan ini. Sembahyang, dia tak kenal sembahyang. 13 perbuatan yang dia buat komplit, yang dia buat cantik, jaga semua syarat. Nama tak kenal. Ini nama dia solat. Nama dia solat. Tapi jangan kenal nama saja, tapi diri tak tahu. Tak boleh juga. Yang paling penting kenal diri. Begitu juga, tuan-puan, kita nak kenal sekarang ini, kita bukan nak kenal nama sifat, tapi kita nak tahu makna sifat. Apa dia ilmu itu? Baik, serta, tuan-puan, yang pertama, ilmu itu ialah nama bagi sifat yang berada di diri Allah. Artinya, arti ilmu. Ini baru kita nak tahu, makna ilmu. Artinya, arti ilmu itu mengetahui, yakni pengetahuan. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan ni yang berdiri, ia ilmu, ia pengetahuan tadi, berdiri ni qaimatun. Makna apa qaimatun, tuan-tuan? Bizatihi ta'ala, qaimatun itu yang betul-betul ada. Yang berdiri, yang betul-betul ada. Yang real ada. Ia sifat ilmu itu ada di mana? Bizatihi ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala. Yang ada si pengetahuan ini, yang duduk di mana, yang ada di mana, yang duduk di diri Allah. Yang ada di zat Allah Ta'ala. Maknanya pengetahuan dengan zat Allah Ta'ala tu, tuan-puan, lain. Pengetahuan tu dia panggil ciri, zat Allah Ta'ala tu dia panggil diri. Jadi diri dengan zat tu benda yang berbeza. Diri ni, tuan-puan, dia, kau panggil apa, boleh berdiri sendiri. Kewujudan tu tanpa menupan orang lain. Dia boleh berdiri sendiri. Tu dia panggil diri. Tapi kalau ciri, kewujudan dia, kewujudan ciri mesti berada pada orang lain. Mesti menupan pada orang lain. Mesti menupan pada diri. Apabila jenis menupan pada diri, kewujudannya mesti kena ada pada orang lain, tu dia panggil ciri. Maka yang kita nak bincang ini, tuan-puan, ciri. Sebab tu dia kata pada zat Allah. Pada tu merujuk pada ciri ni, dia berada, ciri yang benar-benar ada ni, pengetahuan ini dia ciri yang jenis ada, boleh kesan dengan panca indera kita, di mana qaimatun bizatihi ta'ala, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Settle, tuan-puan. Satu, dia panggil sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat yang betul-betul ada. Tu qaimah. Yang yang berdiri. Bahasa lama, tuan-puan, dia panggil yang berdiri. Sebab tu setiap bahasa ni, tuan-puan, kita kena faham. Setiap bahasa yang digunakan oleh para ulama, kita kena faham satu persatu. Itu cara ataupun proses kita belajar. Yang berdiri, yakni wujudiyatun qaimatun, yang ada, yang betul-betul ada. Ia sifat ilmu itu, ia pengetahuan itu pada zat Allah Ta'ala. Baik, settle, tuan-puan. Satu, yang ini dia nak masuk kepada fasal yang ketiga ataupun fasal kedua. Dia nak cerita peranan. Kita dah tahu dua benda dah, tuan-puan. Pertama, kita tahu ismun, nama. Ilmun ini, pengetahuan ini, nama bagi sifat yang berada pada zat Allah Ta'ala. Baik, sifatnya apa dia? Pengetahuan ini, dia panggil, pengetahuan ini satu sifat yang betul-betul ada
pada ataupun di diri Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ni pula seterusnya kita nak tahu peranan dia, fungsi dia. Apabila dia ada sifat pengetahuan pada diri dia, dia ada sifat ilmu pada diri Allah Taala, menyebabkan dia ada keupayaan. Inilah dalam bahasa kitab lama dia panggil, dia memerlukan kerja lebih, itu dia panggil takluk. Ini dia nak cerita yam ini, dia nak cerita peranan ataupun takluk ataupun fungsi sifat ilmun. Apa takluk ilmun? Yan. Yan nyata. Yan dengan sifat pengetahuan yang ada pada diri Allah. Apabila dia ada sifat tahu, sifat pengetahuan, sifat tahu menyebabkan dia berkeupayaan untuk mengetahui. Baik. Yan nyata, ia sesuatu benda. Yan nyata, ni dia panggil peranan ilmu. Peranan ilmu, fungsi ilmu, takluk ilmu itu, takluk apa tuan-puan? Dia panggil takluk inkishaf. Takluk inkishaf. Nyata, jelas, terang. Muka surat 17, muka surat 17 ke 9 ilmun. Ada puan tanya tu. Muka surat 17 ke 9 ilmun. Baik, terus tuan-puan, yan nyata. Yan ini takluk ataupun peranan ataupun kita panggil fungsi sifat ilmu. Yan nyata, yan terang. Nyata ni apa? Terang, jelas, tak tersembunyi pada pengetahuan dia. Dia tahu itu nyata, ia sesuatu benda dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Nyata-nyata tu, apa benda yang dia tahu tu? Akan segala perkara atas barang yang ia barang itu dengan segala perkara itu pada azali. Dia nyata, dia tahu secara jelas, secara terang, secara nyata, tanpa tersembunyi, walaupun sedikit pun dia tahu secara nyata, secara jelas, tanpa tersembunyi tentang apa dia tuan-puan? Tentang semua perkara, meliputi semua perkara. Apabila sebut semua perkara tuan-puan, ini kita nak tahu secara spesifik bidang tugas ilmu. Kalau kita tahu sebelum ni tuan-puan, kita tahu qudrah, dia ada sifat berkuasa. Dengan sebab sifat perkuasa ini, dia ada keupayaan untuk berkuasa, mengada dan meniadakan sesuatu perkara. Perkara apa dia? Bidang tugas dia? Perkara yang mungkin sahaja. Ini kena tahu spesifik bidang tugas. Dia tak cover semua. Kita kena tahu job-job dia. Bidang tugas qudrah, apa job dia? Bidang tugas iradah, apa job dia? Mudah kita nak faham. Dan apabila soalan ditimbulkan, isu-isu ditimbulkan, kita tahu macam mana 2 point untuk kita nak jawab. Penting dia punya bidang tugas ini untuk lebih clear. Yang ketiga tuan-puan, sifat makni yang ketiga ini ialah ilmun. Maka ilmun ini sifat pengetahuan. Kita faham dulu tuan-puan, konsep cara kita nak faham setiap ciri ni, ciri ma'ani ni, ada 3 benda asas yang kita kena tahu. Pertama, kita nak kena tahu dia punya nama, biar kita kenal nama dulu, mudah kita nak sebut. Yang kedua, kita tahu makna. Kalau kita sebut ilmun, itu nama. Baik, apa makna ilmun? Makna tu sifat. Kita faham sifat. Kita bincang ni sifat tuan-puan, bukan zat. Sifat ni tuan-puan, apabila kita bincang sifat, kita faham dulu secara asasnya 3 benda. Pertama, nama sifat. Yang kedua, makna sifat. Yang ketiganya ialah peranan sifat. Dan peranan tu pula tuan-puan, peranan tu pula lebih clear, lebih jelas, kita kena tahu bidang tugas dia. Apa bidang tugas secara spesifik yang di-cover oleh setiap ciri ini. Ini asas tuan-puan. Kalau kita dah tahu secara basic ini, insya-Allah membantu kita lebih clear dalam mengenal, memahami tentang setiap ciri yang ada pada Allah. Ciri apa? Ciri ma'ani.
Sebab apa kita nak faham ciri ma'ani lebih secara asas frame ataupun kita punya kerangka, kena ada struktur dalam minda kita, kena ada kerangka dalam minda kita. Kerana ma'ani tuan-puan dia beza dengan nafsiyah, dia beza dengan salbiyah. Ma'ani dia ada takluk, dia ada peranan, dia ada fungsi dan dia ada job, dia ada bidang tugas yang dia cover. Sebab itu kita kena tahu. Kita tak tahu bidang tugas pun problem juga tuan-puan. Problem juga untuk isu-isu yang orang ditimbulkan oleh orientalis. Baik, settle tuan-puan. Saya ulang sekali lagi untuk untuk mentahqiqkan kita, untuk lebih confirm lagi, lebih jelas lagi. Kita dah settle yang pertama ismun, nama kita dah tahu, ilmu. Panggilan bahasa Melayu dia panggil ilmu, itu dia panggil apa dia tuan-puan? Dia panggil umum, kita panggil ilmu lah. Dia panggil tahu secara umumnya. Tapi kita nak jadikan dia itu sifat, nak jadikan dia itu adjektif, kita kata perkata, pengetahuan. Pertamanya pengetahuan. Yang kedua kena tahu apa yang dikatakan pengetahuan itu. Makna pengetahuan. Pengetahuan ni satu sifat yang real, yang betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham dulu tuan-puan sifat. Tanpa kita melibatkan, tanpa kita mengaitkan dengan peranan ataupun fungsi. Sebab tuan-puan, terkadang orang dia langkau step. Dia langkah step terus dia nak faham peranan. Terus dia nak nampak fungsi. Terus dia nak nampak bidang tugas. Tanpa dia lebih mendahulukan ataupun dia clearkan dulu sifat itu. Kena faham ciri itu sebelum dia faham peranan. Sebab itulah saya ulang banyak kali tuan-puan. Sifat dulu kita fahami sifat ilmu. Sifat ilmu ini walaupun kita tak nampak lagi, kita tak faham lagi, kita tak tahu lagi apa peranan ilmu. Dan apa bidang tugas ilmu, apa benda yang di-cover, apa benda yang Allah Ta'ala tahu. Apa perkara yang termasuk di dalam fungsi, tahu. Baik, itu biar dulu. Baik, kita nak faham yang pertama dulu, sifat. Biar kita faham dulu ciri. Ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pisau tuan-tuan? Okey, biar tak ada. Baik, kita nak faham dulu sifat tuan-tuan. Sifat ini apa dia? Sifat ini, dia benda apa nama ini ilmu ini pengetahuan yang ada, yang betul-betul ada, yang boleh dikesan, yang ada di mana? Pada diri Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nampak lagi apa peranan sifat ni, biar dulu. Itu yang ketiga, yang nyata. Itu yang kita nak bincang. Macam ni contoh tuan-puan, kita selalu bagi contoh. Kita nak faham sifat. Kita ambil pisau. Kita ambil pisau. Tak ada pisau. Ambil pisau. Baik, kita nak faham sifat ataupun ciri yang ada pada pisau. Ciri yang ada pada pisau itu, apa ciri yang ada pada pisau? Ciri ma'ani yang ada pada pisau. Ciri ma'ani yang ada pada pisau ialah tajam. Ciri ma'ani yang ada pada pisau, banyak ciri ma'ani dia. Ada warnanya, ada apa nama ini, dia punya tajamnya. Kita ambil satu contoh saja. Ciri ma'ani yang ada pada pisau ialah tajam. Baik. Tajam tu dia panggil ciri yang betul-betul ada pada pisau. Kita ambil pisau, kita tengok tuan-puan, kita nampak pisau ni, contoh je lah. Ini sudu tuan-puan, contoh je lah. Kita tengok pisau ni, kita nampak tak ciri yang ada pada pisau? Nampak. Apa ciri yang ada pada pisau? Contoh, warna biar dulu. Contoh ciri yang kita nampak ada pada pisau ini, contohnya ialah tajam. Baik. Apa peranan tajam? Tajam ini dia ada peranan, dia ada fungsi dia. Dia ada keupayaan untuk memotong benda. Maka memotong benda itu fungsi dia, peranan dia. Tapi kita nak faham dulu tuan-puan, walaupun kita tak tengok, kita tak guna lagi pisau ni untuk memotong. Kita tak guna lagi pisau ni untuk potong kertas. Kita tak guna pisau lagi untuk potong bawang, potong apa saja, tak guna lagi. Tapi kita faham tak dia tajam? Kita tahu tak dia tajam? Kita tahu pisau, ciri yang ada pada pisau ini tajam walaupun kita tak guna untuk memotong. Maka tuan-puan, apa yang saya nak analogi yang saya nak buat, kita faham dulu sifat yang ada pada pisau itu tajam. Walaupun kita tak guna lagi, kita tak tahu sejauh mana ketajaman yang ada pada pisau. Dia boleh memotong dengan pantas, kita tak tahu lagi. Tetapi kita faham tak? Kita nampak tak keupayaan pisau ini boleh memotong sesuatu benda, sesuatu perkara mengikut peranan ataupun bidang tugas dia. Dia bukan boleh potong semua, ikut kerja dia lah. Baik, kita faham dulu step pertama, sifat
tajam yang ada pada pisau. Barulah kita nak terus langkah yang kedua, kita nak tengok apa peranan dia tajam dia ini, dia boleh guna untuk memotong apa. Barulah peranan yang kedua. Baik, serta tuan-puan, konsep begitu juga kita nak faham pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan yang ada pada Allah Taala, tuan-puan, step yang pertama kita faham dulu Allah Taala ini ada pengetahuan pada diri dia, diri Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah yang kedua kita nak tahu, langkah yang kedua tuan-puan, langkah kedua kita nak tahu peranan pengetahuan yang ada pada dia. Peranan pengetahuan yang ada pada dia. Contoh kita apa tuan-puan pengetahuan ni? Contoh ilmu yang ada pada kita. Kita ini ada tak ciri pengetahuan? Akal kita, minda kita ini ada tak ciri pengetahuan Allah beri? Ciri ilmu, ciri tahu walaupun dia jahil. Ada. Maksudnya setiap orang kalau dia tak gila tuan-puan, kalau dia tak gila, akal dia sempurna, Allah berikan ciri pengetahuan, ciri ilmu yang ada pada setiap manusia walaupun dia jahil. Dia jahil itu sebab kelemahan, kecuaian dia untuk mencari ilmu, sebab dia tak tahu. Tetapi ada tak ciri pada dia? Ada. Ciri pada dia ni, dia ada keupayaan untuk mengetahui sesuatu benda kalau dia berusaha. Dia boleh faham. Dia ada keupayaan untuk faham, keupayaan untuk pandai, keupayaan untuk reti. Maka keupayaan untuk reti itu dia panggil ciri yang ada pada diri kita walaupun kita jahil. Kenapa orang tak faham Tuhan? Kenapa orang tak tahu tentang solat? Kenapa orang tak tahu ciri cara saf jemaah? Dia main hentam, main bedal aja sembahyang jemaah. Dia minat sembahyang jemaah kerana apa? Kerana dia nampak fadilah. Dia nampak kelebihan. Dia nampak kelebihan yang Allah tawarkan sehingga 27 kali ganda. Tetapi dia tahu tak cara untuk dapat 27? Dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Adakah dia bodoh? Dia tak bodoh. Kalau dia bodoh, Allah Ta'ala tarik ciri pengetahuan, ciri ilmu. Sedangkan dia ada ciri, Allah beri ciri, tiba-tiba kerana dia tak berusaha mencari. Dia tak berusaha mencari. Sebab tu dipanggil jahil. Sebab tu dipanggil tak reti. Bukan dia bodoh, bukan dia gila. Maknanya tuan-puan, kita nak bincang apa? Kita nak cerita ada keupayaan, ada ciri pengetahuan yang ada pada diri dia. Kalau dia belajar, dia boleh faham. Kenapa dia tak faham? Kerana dia tak belajar. Jadi kita nak faham tuan-puan, walaupun dia tak belajar, walaupun dia tak tahu, dia tak reti, sebenarnya ada tak di ciri dia ini ilmu? Ada. Baik, settle tuan-puan, kita dah boleh faham. Baik, terus kita nak masuk step yang kedua. Fungsi ilmu pada Allah Ta'ala ini, ataupun ta'lu ilmu pada Allah Ta'ala ini, dia panggil dengan ciri pengetahuan yang ada pada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada keupayaan, kemampuan untuk mengetahui. Keluarlah ayat untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala perkara. Ini masuk, apabila sebut segala perkara, dia termasuk tuan-puan bidang tugas dia yang dia cover. Bidang tugas yang Allah cover, bidang tugas ilmu yang Allah Ta'ala cover. Meliputi segala perkara, sama ada perkara itu wajibat, perkara itu mustahilat, ataupun perkara itu jaizat. Allah Ta'ala mengetahui semua perkara, mengetahui itu pula secara meliputi, secara jelas, secara teram, tanpa tersembunyi walaupun satu benda. Baik, settle. Mudah saja tuan-puan. Dia panggil ta'lu inkishaf. Baik, kita dah faham, kita baca. Yang nyata, yang terang, tanpa tersembunyi, ataupun jelas pada pengetahuan Allah tanpa tersembunyi. Sesuatu benda itu dengan ilmunya, dengan pengetahuan Allah akan segala perkara. Segala perkara tu tuan-puan. Perkara apa dia? Segala perkara ni dia akan tersebut di bawah. Iaitu segala perkara ini, segala perkara meliputi perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Allah tahu semua. Mana contoh, dia akan bagi bawah. Contoh perkara wajib Allah tahu. Allah tahu meliputi semua benda yang wajib. Apa dia perkara wajib? Allah tahu tentang diri Allah. Allah tahu tentang sifat-sifat ma'ani dan sifat istihalat. Ini dia panggil perkara wajib dan perkara yang mustahil. Dia akan bagi contoh di bawah.
Baik, secara umum dulu kita tahu semua perkara. Allah Ta'ala tahu tu tuan-tuan. Macam mana cara dia tahu? Atas jalan meliputi dengan tafsilnya satu per satu. Ini dia panggil inkishaf. Secara ihatah. Meliputi dengan tafsil secara satu per satu. Tanpa tersembunyi, Allah tahu semua. Setiap helaian rambut kita yang gugur, Allah tahu. Apa yang ada di kepala kita, Allah tahu. Ini dia panggil secara ihatah, secara meliputi satu per satu. Secara terang, jelas, tanpa tersembunyi. Tahu tu daripada tiada terdahulu, tersembunyi. Maka mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang wajib. Dia nak contoh. Mana perkara, semua perkara yang Allah Ta'ala tahu tu. Maka mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang, dan perkara yang wajib Allah tahu. Tapi satu poin yang saya nak jelas tuan-puan, takut terlupa. Perkara tu, kemudian kita akan buat rumusan balik, kesimpulan balik. Yang kata Allah tahu, perkara, mana tadi? Perkara wajib. Tu. Allah tahu perkara yang wajib. Maka mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang wajib. Segala perkara yang wajib. Maka Allah tahu segala perkara yang wajib. Allah tahu segala perkara yang mustahil, istihalah. Allah tahu segala perkara yang harus. Segala perkara tu tuan-puan. Perkara yang macam mana? Dia panggil perkara yang maklum. Perkara yang maklum. Apa perkara yang maklum? Perkara yang maklum ini iaitu sesuatu perkara yang realiti. Yang realiti, yang berbetulan ataupun yang muafakat dengan nafsul amri. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, perkara yang Allah tahu ini, perkara yang dipanggil perkara yang maklum. Perkara yang realiti. Mana contoh dia? Tengok. Seperti Allah Ta'ala tahu perkara yang wajib, perkara yang maklum, yang wajib. Seperti zatnya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Perkara yang wajib. Allah tahu tentang hakikat diri Allah. Allah tahu tentang hakikat diri Allah, Allah tahu. Dan hakikat sifat Allah Ta'ala. Hakikat tuan-tuan kita tak tahu. Hakikat diri Allah, Allah Ta'ala tahu. Hakikat sifat Allah Ta'ala tahu. Tentang hakikat. Baik, contoh kedua. Dan segala yang mustahil. Segala perkara yang mustahil. Allah tahu tentang diri istihalah. Bukan perkara mustahil tu. Iaitu tentang, Allah tahu tentang diri istihalah. Ataupun apa? Ataupun diri kemustahilan. Kemustahilan ada tu. Mustahil tu tuan-tuan perkara yang tidak ada. Adapun istihalah tu mustahil. Istihalah. Istihalah tu apa tuan-tuan? Istihalah tu benda ada. Dia panggil sabit ada. Mana contoh dia? Baik, perkara mustahil. Perkara mustahil. Segala yang mustahil. Segala perkara yang mustahil. Maksud apa tuan-tuan? Segala perkara mustahil. Perkara mustahil tu perkara yang tiada. Perkara yang tidak ada. Tetapi apa yang ada? Diri istihalah tu. Diri tak tu sabit ada. Mana contoh tuan-tuan? Dia panggil diri istihalah. Diri istihalah tu sabit ada. Ada isteri bagi Allah ni tuan-tuan. Ada isteri, ada buta, ada pekak, ada buta, ada pekak, ada bisu, ada isteri, ada anak, ada bapa. Ada isteri, ada anak, ada bapa, ada pekak, ada buta, ada bisu, mustahil. Ada isteri Allah Ta'ala tu tuan-tuan, dia panggil mustahil. Baik. Istihalah yang mana? Istihalah tu dia panggil apa? Ada isteri bagi Allah Ta'ala mustahil dan tiada tu. Istihalah kan kena pada tak. Tiada isteri bagi Allah Ta'ala itu sabit ada. Ada apa? Dia tahu. Allah Ta'ala tahu diri istihalah. Tiada isteri bagi Allah Ta'ala. Tiada isteri bagi Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia panggil sabit. Sabit ada. Allah Ta'ala ni, dia tahu dalam ilmu dia, diri dia ini tiada isteri.
Tiada itu dia panggil istihalah. Dia panggil diri istihalah, tiada isteri. Bukan ada isteri. Ada isteri mustahil. Tiada isteri istihalah. Maka diri istihalah sabit ada. Maka Allah tahu bukan ada isteri, Allah tahu tiada isteri. Nah, ini benda-benda yang tempat-tempat yang complicated sedikit, tempat yang perlu kepada kehalusan kepahaman kita. Jangan kita kata Allah Ta'ala tahu dia ada isteri. Itu silap. Ada isteri itu perkara yang tidak ada. Allah Ta'ala bukan dia tahu dia ada isteri, kerana ada isteri mustahil. Yang Allah tahunya adalah diri tiada isteri. Kerana diri tiada itu dia panggil istihalah. Kita nak faham kata Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala ini sifat ma'ani. Yang istihalah itu, yang kita nak kena faham setiap sifat ma'ani, wajib dan mustahil. Mustahil lu kita nak faham mustahil ke istihalah. Yang kita nak faham ialah diri istihalah, bukan perkara yang. Adapun perkara mustahil itu dia panggil perkara yang tidak layak bagi Allah, perkara yang tidak ada bagi Allah. Buta tidak ada bagi Allah, tidak layak bagi Allah, kerana buta itu sifat yang tidak ada bagi Allah. Tapi tak buta, tak itu sabit, tuan-puan. Kenapa? Kerana Allah penglihat. Dia ada sifat pelihat. Apabila ada sifat pelihat, dia ada bagi Allah itu sifat apa? Tak buta. Bukan buta. Buta memang tidak ada, tapi tak buta. Tak buta itu. Itulah istihalah. Settle, tuan-puan. Mudah saja. Contoh yang kedua, dan segala yang mustahil, segala perkara yang tidak ada bagi Allah, yang mustahil. Allah tahu tentang diri istihalah, diri tidak ada pada dia. Diri apa? Diri tak buta, diri tak bisu, diri tak pekak, diri tak berbilan, diri tak tidak ada anak, diri tidak ada isteri. Dan segala yang tiada, dan segala yang harus, yang ada sekarang, yang telah lalu. Yang ada sekarang pun Allah tahu. Perkara harus yang ada sekarang, kita ada sekarang ni Allah tahu. Ada di mana ni Allah Ta'ala tahu. Dan yang telah lalu pun Allah tahu. Berapa rambut kita yang telah lalu, yang gugur, ada dalam pengetahuan Allah. Yang akan datang, ada dalam pengetahuan Allah. Sekarang ini berapa bilangan rambut kita, ada dalam pengetahuan Allah. Tu dia panggil nyata, jelas, secara satu persatu, tanpa tersembunyi walaupun satu orang. Dan yang akan datang, hingga barang yang tiada kesudahan sekalipun. Dan bukan mengetahui Allah itu dengan darurah, dengan secara darurah, secara mudah, secara terpaksa. Dan bukan dengan nazar, bukan cara fikir, cara tengok, cara renun. Dan bukan dengan uji, bukan nak kena perlu uji, kerana Allah tahu ini pada azali lagi, tidak perlu kepada uji, kaji, tak perlu kepada tes dan sebagainya. Walaupun ada ayat Allah nak uji, tapi kita kena faham mengikut neraca ilmu akidah, maksud apa wala nabluwannakum tu. Dan bukan dengan cuba, sama. Adapun orang yang berkata bala itu Allah Ta'ala uji atau cuba, supaya Allah hendak tahu akan seseorang kena bala itu bagaimana kuat imannya dan sabarnya, jadinya Allah Ta'ala belum tahu hingga ia uji. Ini pun satu tempat yang perlu kita faham secara clear, secara jelas. Sebab itulah, tuan-puan, selalu saya sebut, nak memahami tafsir Quran mesti memerlukan ilmu asas, mesti ada filter. Kerana kita mesti tapis dengan ilmu-ilmu asas untuk memahami secara jelas. Supaya apa? Supaya Allah nak tahu akan orang yang kena bala itu bagaimana kuat imannya. Kena Allah uji dulu, turun bala. Allah turun kesusahan pada kita, Allah turun kesakitan pada kita, Allah beri bala kita, nak tahu kuat tak dia sabar. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak kena uji dulu baru Allah tahu kuat, makna Allah Ta'ala ni tidak ada sifat ilmu.
Nascaya jadi kafir. Baik, siapa yang i'tiqad begitu, nascaya jadi kafir orang yang i'tiqad begitu. Kenapa jadi kafir? Kerana menafikan ilmunya ta'alanya Allah yang bersifat dengan sifat ta'ala. Kerana menafikan ilmu Allah Ta'ala, ternafi sifat ilmu yang ada pada Allah. Apabila kita kata Allah kena uji dulu baru dia tahu kita ni sabar ataupun tidak. Yang Allah Ta'ala turunkan bala itu, Allah dah tahu kita sabar ataupun tidak. Ada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala, di azali lagi, bukan sekarang. Di azali lagi Allah tahu. Apa yang setiap dia akan kita dah sebut tuan-puan sebelum daripada ini, 3 serangkai ini dia ada hubung kait, pertalian, perkaitan di antara sifat 3, sifat qudrah, iradat dan ilmu. Apa yang Allah Ta'ala buat berdasarkan apa yang dia tentukan di azali. Apa yang dia tentukan di azali, tuan-tuan, berada dalam pengetahuan dia. Apa yang dia buat ini, hari ni dia tanjis kita ni belajar, tuan-puan, kita berada di rumah kita. Dia takdirkan, dia tanjis kita berada di rumah kita belajar secara online. Dia tanjis, dia buat. Dia buat ini adakah hari ni tanpa plan? Tak, berdasarkan plan dia, berdasarkan ketentuan dia di azali. Ketentuan dia dengan sifat iradah. Dia tanjis kita hari ni dengan sifat qudrah. Sebab itu ada peranan-peranan sifat masing-masing. Dia tanjis kita, dia praktik kita, dia praktis hari ni kita berada di sini, dia buat kita berada di rumah hari ni, duduk di depan laptop, duduk di depan handset kita, belajar depan handset. Dia tanjis kita mengikut apa? Berdasarkan apa yang dia plan di azali, apa yang dia tentukan di azali, apa yang dia decide di azali. Dia decide itu dengan sifat apa? Dengan ciri yang bernama iradah. Dia ada ciri iradah. Dan apa yang dia decide ini, tuan-tuan, berada dan ilmu dia. Dia tahu apa yang dia decide. Dia tahu apa yang dia buat. Tahu pula secara inkishaf, secara nyata, secara jelas, tanpa tersembunyi. Apa yang dia tahu? Dia tahu semua perkara. Sama ada perkara itu perkara wajib, berkaitan dengan diri dia dan sifat ma'ani yang ada pada diri dia, ataupun perkara mustahil, iaitu dia tahu tentang diri mustahil itu, ataupun diri istihalah itu, dan juga dia tahu perkara yang harus, perkara yang berkaitan dengan makhluk. Dia tahu tentang diri kita. Dia tahu tentang diri kita secara teliti, secara meliputi setiap satu persatu. Badan kita, dia tahu. Dia buat dengan apa yang dia buat badan kita, tinggi, rendah, warna kulit, semua dia tahu. Apa yang dia buat mengikut plan dia, dan plan dia ini dia tahu apa yang dia plan dan apa yang telah dia tanjis, yang telah dia buat. Baik. Yang tak tahunya nak kena uji, tuan-puan, kita. Adapun manusia ini, selepas Allah uji baru kita nyata di sisi kita, jelas di sisi kita, orang ni sabar. Oh, aku ni tak sabar. Oh, orang ni tak sabar. Kena uji. Kita nak nyata di sisi kita, perlu Allah uji. Barulah nyata di sisi kita, nyata di sisi manusia. Sebab itulah kalau siapa i'tiqad Allah kena uji dulu, kalau Allah tak uji, Allah tak tahu siapa yang sabar, maka kafir dia, kerana ternafi sifat ilmu yang ada pada Allah. Ilmu itu bukan sekarang tapi pada azali. Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Mustahil itu perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu jahil. Jahil. Kalau Allah bersifat dengan ilmu, dia tak jahil. Tak jahil itu Allah tahu. Allah tahu diri dia tak jahil. Kenapa tak jahil itu istihalah? Adapun jahil itu mustahil. Jahil itu perkara yang tidak layak bagi Allah. Perkara yang tidak ada bagi Allah. Allah tak jahil itu, Allah tahu keadaan diri dia tak jahil. Dan barang yang pada maknanya pada jahil. Jahil, barang pada makna jahil pun Allah tak ada. Kerana syak, ragu-ragu. Allah Ta'ala dia buat suatu, bukan ragu-ragu. Dia tahu dengan jelas setiap satu persatu, bukan ragu-ragu. Ataupun zon, ni peringkat kita semua. Peringkat kita tahu ni ada level, tuan-puan. Kita tahu ni, kita belajar fiqh, kita tahu kita ada level yakin, tahu kita ada level zon, tahu kita ada level syak, tahu kita ada level waham. Ini peringkat tahu kita. Adapun Allah Ta'ala dia tahu meliputi secara inkisah, secara jelas, secara secara terang. Bukan secara ada level-level. Bukan tahu ini ragu-ragu, bukan tahu ini syak.
Kita tu, kok-kok tu kita. Ragu-ragu tu kita. Tak clear tu kita. Tak confirm tu kita. Seperti syak, zon dan wahan. Baik, habis. Bermula dalil wajib mengetahui Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Baik, mana dalil yang wajib Allah mengetahui? Allah ada sifat tahu. Mana dalil dia? Sama tuan-puan, baharu alam. Dalil dia kita. Dalil dia alam. Allah tahu ni, Allah ada sifat tahu ni, setiap satu benda dia ada tahu, ada alam. Dan firmanullahu ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya bahawasanya Allah itu tiap-tiap sesuatu perkara itu alimun, amat tahu. Dia bukan tahu biasa-biasa, tapi amat mengetahui. Dia tahu setiap suatu perkara. Tahu tu pula dengan inkishaf, dengan jelas, dengan nyata, tak tersembunyi suatu benda sedikit pun, tak tersembunyi. Tidak ada suatu benda, suatu perkara. Perkara ni meliputi perkara mustahil, perkara harus, perkara wajib. Semua Allah tahu secara nyata, secara jelas, tanpa tersembunyi. Tahu tu pula, tahu perkara. Perkara tu pula, tuan-puan, perkara yang maklum. Perkara maklum ni, perkara yang realiti. Adapun buta tu, bukan perkara maklum. Sebab tu buta Allah Ta'ala, buta Allah Ta'ala. Allah tahu tak buta Allah Ta'ala? Buta Allah Ta'ala mustahil. Yang Allah tahu ni ialah tak buta. Allah tahu keadaan diri dia ini tiada buta pada Allah. Allah tahu keadaan diri Allah Ta'ala ini, diri apa? Diri tak jahil. Jahil itu mustahil bagi Allah. Tidak layak bagi Allah. Bukan sifat Allah mustahil. Yang tahunya, yang ciri Allah, yang sifat Allah ialah sabit istihalah itu. Dia panggil apa? Istihalah itu diri tak jahil. Keadaan Allah tak jahil sampai bila-bila. Maka itu orang panggil Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dia tahu tentang keadaan diri hijau. Dia tahu tentang keadaan diri kita. Dia tahu tentang keadaan hakikat sifat kita. Dia tahu tentang keadaan setiap suatu perkara yang ada pada kita, tentang hakikat rambut kita, tentang bilangan rambut kita, keadaan satu persatu rambut kita, tuan-puan. Rambut kita bilangannya Allah tahu, berada dalam takluk Allah, berada dalam pengetahuan Allah. Panjang pendek rambut kita, tuan-puan, keadaan dia panggil keadaan tafsil satu persatu setiap benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua. Inilah dahsyatnya, hebatnya. Orang panggil apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan makhluk. Dan ke-10-nya wallahu a'lam. Kita baca satu kuliah satu je, tuan-puan, yang panjang. Yang pendek-pendek kita baca dua lah. Macam ke-10 ni hayat, kita combine dengan sam'un. InsyaAllah, tuan-puan, kita sambung bulan atau minggu depan ataupun bulan depan. Iaitu ciri yang ke-10. Kita dah tak banyak dah. Ada lebih kurang 3 lagi. Ke-10, 11, 12 dan 13. Dia 13 semua. Ciri 13 untuk asas saja. Ini untuk peringkat level asas bagi orang yang nak mengenal Allah Ta'ala melalui pendekatan ciri yang ada pada Allah. Hanya dalam kitab kita ini 13 ciri asas sahaja. Baik, kesimpulan hari ini, tuan-puan, kita faham apa yang asas saja. Yang detail-detail itu tuan-puan boleh belajar tempat-tempat lain, cari guru-guru yang lebih detail. Saya ni fokus kepada asas saja. Peringkat-peringkat tadika saja kita ni. Peringkat mubtadi, peringkat-peringkat orang yang nak baru belajar tentang ciri pengenalan ketuhanan. Jadi hari ini basicnya kita belajar 3 benda. Pertama, nama ilmu. Yang kedua, kita tahu pertama tentang diri sifat ilmu. Yang kedua, kita tahu tentang sifat ilmu ataupun makna ilmu, makna pengetahuan. Dan yang ketiga, kita tahu peranan dia. Maka peranan itu pula dia agak detail. Peranan dia itu kita tahu dia ada peranan, dia ada cara. Maksud cara ni apa? Peranan ini peranan fungsi ilmu ini, dia berfungsi secara inkishaf, secara nyata, jelas, tak tersembunyi dan semua perkara. Itu dia panggil bidang tugas. Bidang tugas yang Allah tahu ini, semua perkara mustahil, semua perkara meliputi perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Baik, saya tahu, tuan-puan, mudah saja. Jadi inilah basic-basic yang kita penting, kita perlu kenal, perlu tahu, perlu faham. Kenapa, tuan-puan? Ini tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab yang sangat besar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perintah kita, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Perintah ini perintah wajib, bukan sunat tuan-puan. Wajib pula wajib, bukan wajib kifai, tapi wajib wajib aini, bukan wajib kifai. Sebab itulah kita sangat-sangat fokus perkara-perkara wajib ni, kerana ini merupakan tanggungjawab dengan Allah Ta'ala yang Allah tanya di akhirat kelak. Kita kena jawab di akhirat. Kalau kita tak settle urusan wajib, sangat-sangat bahaya kita dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kita tidak akan terlepas tanggungjawab ini. Ini orang panggil apa? Ini tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kena settle sebelum kita balik. Nah, kita tak tahu bila nak balik tuan-puan. Mungkin Allah jemput awal, mungkin Allah jemput lewat. Tapi kalau Allah jemput awal, kita tak get ready bila-bila, maka di sana Allah akan tanya kita, kenal ataupun tidak kita. Inilah paling penting tuan-puan. Kadang-kadang kita balik dan kadang kita tak kenal Tuhan. Kita hanya kenal nama. Nama pun bertukar lagi. Orang tanya nama Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan tu nama. Tuhan tu bukan nama. Apa tu? Nama apa? Nama Tuhan. Allah. Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Dia duk panggil tukang terbalik tadi puan. Dia antara nama Tuhan, diri Tuhan, nama bagi perbuatan. Asma' Husna 99 nama juga. Dia kata nama juga. Jadi dia masih clear, masih kabur, masih bela tentang diri tu ketuhanan. Kalau benar-benar basic ni masih bela tuan-puan, menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala. Jauh. Tapi duduk perasan lah. Duduk perasan doa nak ke syurga. Memang setiap orang nak ke syurga. Tapi tuan-puan kena tahu proses nak ke syurga. Kena kenal siapa yang nak beri syurga pada kita. Kena tahu syarat-syarat nak masuk syurga. Ni kena syurga saja. Kena syurga, owner syurga tak kena. Ini bahaya tuan-puan. Macam kita kerja boh tak kena pun. Syarikat kita besar, syarikat gergasi. Kita kerja dengan syarikat gergasi, syarikat yang besar, tak kena pun siapa owner syarikat. Tak kena pun siapa yang duk bayar gaji tiap bulan pada kita. Duk puja syarikat aku bagus, syarikat aku bagus. Owner syarikat siapa? Tak tahu. Owner syarikat yang orang yang berjasa pada kita, create syarikat, bina syarikat sehingga besar dan boleh bagi gaji besar pada kita, boleh bagi bonus setiap bulan pada kita. Kita duk seronok bekerja dengan syarikat ni tanpa kita kenal siapa owner, siapa orang yang berjasa kepada kita bagi bonus setiap bulan. Ini sangat-sangat bahaya pada kita tuan-puan. Sebab itu insya-Allah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Kita dah settle ni 3 benda. Kita dah kenal nama, kita dah kenal sifat, makna sifat, dan kita dah kena peranan sifat ataupun fungsi sifat ataupun takluk sifat, dan juga sifat itu dia ada cover, dia bidang tugas yang dia cover. Kalau qudrah, dia cover perkara. Qudrah ini takluk taksir, takluk yang memberi kesan, yang memberi bekas, yang memberi kesan. Baik dia hanya cover apa dia perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Perkara wajib bukan bidang tugas qudrah, perkara mustahil bukan bidang tugas qudrah. Begitu juga iradah tuan-puan. Iradah ini takluk dia apa? Takluk taksis, dia nak decide. Dia akan menentu, maka menentu tu fungsi dia. Takluk taksis. Taksis dia menentu, dia tentu, dia decide apa yang dia nak buat. Kemudian apa yang dia cover? Maksudnya bidang tugas dia apa? Iradah bidang tugas dia mungkin, perkara harus. Dia tak decide perkara mustahil. Dia tak decide perkara wajib. Dia tak decide diri bila dia nak buat diri dia. Ini kita tahu. Yang ilmu pula ini tuan-puan, ilmu berbeza. Ilmu dia cover ketiga-tiga. Ilmu ini takluk dia takluk inkisyaf, takluk yang nyata, yang jelas, yang terang, tanpa tersembunyi. Perkara tu pula semua perkara. Perkara tu pula perkara yang maklum. Maklum tu apa tuan-puan? Maklum ini perkara yang real, yang betul, yang realiti, yang muafakat dengan nafsul amri. Mana contoh? Perkara ada diri Allah. Ada diri Allah tu panggil perkara yang realiti, yang bermuafakat dengan nafsul amri. Ada diri Allah. Kalau tiada diri Allah, itu dipanggil perkara yang bukan maklum. Itu istilah tuan-puan, istilah. Perkara yang Allah tahu ini, semua perkara apa? Perkara yang maklum. Perkara yang realiti dengan nafsul amri. Perkara yang betul-betul realiti yang muafakat dengan sebenar. Sebenar tu apa? Sebenarnya ada tak diri Allah? Ya, ada. Ada tak sifat kudrah? Ya, ada. Jadi sifat lemah itu bukan maklum, bukan perkara yang maklum. Sebab tu jangan kata Allah tahu tak diri dia lemah. Allah tak tahu diri dia lemah. Sebab diri dia lemah itu mustahil. Yang Allah tahunya diri dia tak lemah. Allah tahu keadaan diri dia tak lemah sampai bila-bila. Itu berada dalam bidang tugas dia. Baik, kesimpulan tuan-puan kita dah tahu. Baik, insyaAllah. Terima kasih semua tuan-puan. Tuan-puan yang memeriahkan. Lebih kepada kita ulang kaji. Kita ulang mengaji untuk memantapkan kepahaman kita. Bukan kita nak
orang panggil nak mengaji. Kita hanya ulang kaji sahaja, lebih kepada memeriahkan majlis. Bukan kita nak mengaji, orang panggil nak mengaji zero, tidak. Kita dah semua tahu, kita just nak ulang kaji dan juga kita nak memeriahkan dan nak membesarkan majlis ilmu sahaja. Itu sahaja tuan-puan. Membesarkan ilmu. Sebab tu saya bukan mengajar tuan-puan. Saya just sharing sahaja. Tuan-puan dah maklum, tuan-puan dah tahu, just sharing, just orang panggil recall balik apa-apa yang telah kita maklum semua. Lebih kepada kita nak membesarkan majlis ilmu, nak meriahkan majlis ilmu, nak mentakzimkan majlis ilmu, itu saja. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan tuan-puan, kita diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala, kita diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, sama ada kebaikan dalam bentuk pahala ataupun kebaikan dalam apa jua bentuk yang kita tak tahu. Ini ilmu Allah Ta'ala. Berada dalam radar Allah Ta'ala, dia tahu apa dia nak beri pada kita. Tapi kita tak tahu. Kita just faham, just yakin, just imani, kita percaya Allah Ta'ala ada satu benda, ada something yang Allah akan bagi kepada kita, sama ada something itu benda yang berkat, something itu ilmu, something itu pahala dan sebagainya. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Terutamanya penganjur kita, geng anak muda ceras, penganjur. Terima kasih semua dan terima kasih teman-teman yang join kita. Sama-sama semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi.